Bonjour. Bon, aujourd'hui on va continuer sur les adverbes. C'est quoi ça? C'est les adverbes. Les adverbes dans la fonction à expliquer le verbe bien sûr. C'est le complément pour expliquer bien le verbe dans le texte ou bien dans l'oral. Nah, pelajaran selanjutnya kita mempelajari kata sifat versus kata keterangan, yakni ada perbedaan mendasar sama tapi tak serupa. Penjelasannya cukup singkat, jadi tolong dipahami bahwasanya kata keterangan itu fungsinya dalam kalimat hanya untuk menjelaskan kata kerja, tetapi kalau kata sifat hanya menjelaskan kata benda. Walaupun sometimes kita terkecoh, terkadang kita terkecoh, maksud saya sewaktu kita melihat bentuk kalimatnya itu dalam bentuk tulisan. Good. Kata sifat versus kata keterangan. Kata sifat sudah jelas diketahui bahwasanya terdiri dari dua gender, sama seperti kata benda. Gender dalam bentuk maskulang, gender dalam bentuk feminan. Terus ada adverb di sini. Di sini adalah kata sifat yang tidak beraturan, di mana bonbon kata keterangannya biang, movies kata keterangannya mal, mayor kata keterangannya nil, petit kata keterangannya atau adverb pe, moang kata keterangannya moang. Ya, jadi tidak seperti kata sifat yang ditransformasikan ke kata keterangan, tinggal menambahkan akhiran tertentu menjadi kata keterangan. Tidak, tetapi ini berupa kata keterangan sifat yang, maksud saya kata keterangan yang tidak beraturan. Kita ketahui bahwasanya bonbon atau bong biang ini sering kita temui dalam konteks kalimat sederhana dalam bahasa Prancis. Tetapi bagaimana penggunaannya akan dijelaskan selanjutnya. Kata sifat itu hanya memakai kata kerja être kalau dia mau memakai kalimat kompleks yang dalam artinya sujet plus être plus adjectif plus complément. Ini dalam konteks kalimat lengkap, ya. Tetapi kalau dalam adverb maksud saya itu dia menjelaskan verba être pada kata sifat. Tapi kalau adverb verbanya banyak, apa saja bisa, ya. Sujet plus verbe plus adverb plus objet complément. Kata sifat yang bisa kita ketemukan di sini atau di sini, tergantung konteks kalimatnya apa. Dia bisa menjadi gas. Nah, diketahui ya bahwasanya il est bon, dia itu baik. Elle est bonne, dia itu baik. Tapi il chante bien, dia bernyanyi dengan baik. Ya, chante di sini verbanya. Elle di sini verbanya. Ya, jadi verbanya itu dalam adjektif hanya memakai être. Kadang kita bingung, kok dia bisa pakai kata kerja lainnya. Tidak, dia hanya bisa di sujet atau di objet. Di sini perlakuannya objet untuk menggunakan kata sifat. Sedangkan kata keterangan perlakuannya hanya untuk menjelaskan si verba. Jadi posisinya selalu di sini. Bisa diketemukan dengan objek, di mana objeknya itu bisa masuk kata sifat diantaranya. Contoh berikutnya, ils sont mauvais. Mereka bandel atau nakal. Elles sont mauvais. Mereka dalam bentuk betina nakal. Tapi elles écrivent mal. Elles écrivent mal. Mereka menulis dengan buruk. Menulis dengan buruk, di sini buruk.
nakal, jelek, buruk ya. Jadi kalau diartikan bahwasanya di sini mereka buruk dalam artian bukan buruk rupa, tapi dalam artian buruk perilaku ya. Tapi kalau di sini dalam artian buruk atau jelek, tapi dalam bentuk tulisannya, dia menulisnya, dia menjelaskan si verba pada kata kerja ekriv, atau kata kerja dasarnya terbentuk dari kata kerja écrire. Bon, on continue. Je suis meilleur. Saya lebih baik. Elle est meilleure. Dia lebih baik. Tapi di sini, hola. Tapi di sini je parle mieux le français. Peraturan kalau meletakkan artikel setelah kata keterangan harus pakai le. Tapi kalau tidak ada keterangan, je parle français. Itu pelajaran sebelumnya ya, meletakkan atau menentukan artikel le pada konteks menulis. Je parle mieux le français. Saya berbicara sangat baik bahasa Prancis, bien sûr, parce que j'ai déjà étudié le français depuis peut-être 6 ou 7 ans. Ya. Selanjutnya ada kata keterangan tak beraturan identik. Di sini yang sometimes kita atau terkadang kita oui parfois peut-être c'est plus meilleur dire parfois français. Pardon. Parfois kita temuin kata keterangan tak beraturan identik, di mana ini kata sifat yang kita ketahui ternyata dia itu adalah tada kata keterangan. Kenapa kata keterangan? Karena dia masuk kategori konteks kata keterangan tak beraturan. Jadi waspada. Kata keterangan itu tidak ada bentuk feminannya. Kayak bas, il part ba, of course karena dia perempuan, karena dia laki-laki ba. Jadi kan kalau dia perempuan gimana, tetap elle part ba. Karena ini adalah adverb. Bisa dipahami? Karena kita ketahui bahwasanya adjektif akan menjelaskan subjek dalam konteks begini, tapi kalau dia kata kerjanya être. J'ai engagé maintenant dans le corner. Je ne sais pas comment dire le corner. Au coin. Ça song bong. Ça song bong. Ini kan ada bong. Ada bukan, tapi dia masuk kata keterangan. Lihat aja kata kerjanya. Kata kerjanya bukan être. Ya, jadi ini kata keterangan tak beraturan identik dengan kata sifat. Il fait chaud, cuaca panas. Il fait froid, cuaca dingin ya. Chaud lawannya froid. Il fait chaud, cuaca panas. Il fait froid, cuaca dingin. Les prix coûtent cher. Hola, on dit aussi cher dalam konteks adjektif. Ya, tapi bukan, ini kata keterangan. Karena sesuai dengan judul, kata keterangan tak beraturan identik dengan kata sifat. Loh, di mana kata keterangan tidak ada bentuk maskulang atau feminan. Semua ditarik dalam bentuk maskulang untuk peraturan tak beraturan ini. Tetapi yang kita pelajari sebelumnya ada bentuk kata keterangan beraturan yang ditarik dari peraturan adjektif dalam bentuk betina. Bon, on continue. Je vois clair. Saya melihat dengan jelas. Il s'arrête court. Dia berhenti tiba-tiba. Elle travaille dur. Dia bekerja dengan keras. Dia bekerja keras. Kalau dalam bahasa Indonesia ya, hilangkan dengannya. Il chante, dia bernyanyi sumbang. Elle crie fort, dia menangis sekencang-kencangnya, atau dia menangis dengan kuat. Il parle, dia berbicara
lantang atau keras atau tinggi, maksudnya nadanya ya. Altitude just dia mengemudi secara lurus, dia mengemudi dengan lurus, atau dia menyetir dengan lurus, bisa jadi dalam arti membawa kendaraan. Diperhatikan bahwasanya kata sifat itu ada maskulang dan femina, kata keterangan tidak ada. Kata sifat penggunaannya kalau dalam kalimat lengkap hanya menggunakan verba être, tapi kata keterangan verbanya bisa beragam. Seperti ini contohnya, verbanya beragam. Yang selanjutnya, parfois on trouve beaucoup dans le contexte on écrit, kita bingung. Ya, parfois on confuse bien comment ça. C'est l'adjectif, non, c'est l'adverbe. Kata keterangan tak beraturan identik dengan kata sifat. Bentuk penulisannya sama, tetapi dia masuk dalam konteks kata keterangan identik. Karena apa? Lihat aja kata kerjanya. Kata kerjanya bukan être. Beda ya. Jadi dia menjelaskan si kata kerja. Peraturannya, rumusnya sujet, verbe, adverb yang menjelaskan kata kerja. Merci beaucoup pour aujourd'hui et merci pour d'avoir regardé ce vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, abonner à la chaîne pour plus de vidéos de belajar bahasa Prancis. À plus tard.